Pada 12 Mei 2018 di Bandar Raya Johor Bahru, orang ramai mendapati pintu pagar besi ladang ular sawah terbesar di kawasan itu masih terbuka sedikit. Kereta pemilik ladang elok terparkir, lampu masih menyala, dan kandang-kandang ular masih penuh dengan bunyi desisan. Tetapi anehnya, pasangan suami istri pemilik ladang, Taufik dan Mariam, telah hilang tanpa meninggalkan sebarang jejak. Wang tunai sebanyak RM500.000 di dalam peti besi juga turut lesap. Tiada setitik darah, tiada kesan tapak kasut yang aneh, hanya ular-ular sawah batik seberat ratusan kilogram yang tiba-tiba menjadi lebih ganas daripada biasa. Mereka mempunyai segalanya, wang, kemasyhuran, dan ikatan kekeluargaan, tetapi sempadan antara manusia dan haiwan buas kadangkala lebih tipis daripada yang kita sangka. Dan rahsia yang paling mengerikan inilah yang akan terdedah melalui setiap cebisan daging dari kawanan ular yang kelaparan daging manusia itu. Hari ini, saya akan ceritakan kepada Anda setiap butiran, setiap petunjuk untuk melihat dengan jelas bahwa hidangan terakhir ini bukan sahaja mengandung tulang dan daging, tetapi juga darah daging keluarga sendiri. Di tengah-tengah perniagaan ular sawah Taufik dan Mariam yang sedang maju, satu nama tiba-tiba muncul semula di dalam rumah yang sudah sedia aman itu, Khairul, adik bongsu Taufik. Khairul baru berusia 25 tahun, usia di mana sepatutnya masih ada jalan yang panjang untuk memulakan semula hidup, tetapi dia telah awal terjerumus ke dalam kancah perjudian. Orang tua-tua kata, kalau rumah ada tuah, anak bongsu jadi harapan. Kalau rumah ditimpa malang, anak bongsu bawa kehancuran. Dan kata-kata ini amat dirasai oleh ibu bapa Taufik. Selama hampir setahun, Khairul merantau ke sana-sini, meminjam uang di merata tempat untuk membayar hutang. Bukan sahaja tidak mampu membayar, malah dia menanggung hutang baru sebanyak RM600.000 daripada pertaruhan judi dalam talian. Hutang bertimbun-timbun, Khairul hidup dalam pelarian. Gangster menelpon ibu bapaknya yang sudah tua di tengah malam, menghentak pintu, mengugut untuk membunuh seluruh keluarga. Dalam keadaan terdesak itu, hanya Taufik dan Mariam sahaja talian hayat terakhirnya. Taufik pada masa itu berasa marah dan kasihan. Kasihan pada ibu bapa yang sudah tua, risau adiknya dibunuh gangster di jalanan. Tetapi dia juga marah pada adiknya yang tidak pernah memikirkan orang lain selain dirinya sendiri. Mariam pula lebih lembut hati. Dia berkata kepada suaminya, "Sudahlah bang, dia dah buat silap. Kita berilah dia peluang untuk kembali. Mak asyik menangis, tak sampai hati kita." Taufik mengangguk sekali, anggukan yang penuh harapan. Mungkin kali ini adiknya akan sedar. Apabila ada makanan dan pakaian, dia akan bertaubat dan membina hidup baru. Maka, Khairul pun dijemput pulang untuk tinggal sementara di sebuah bilik kecil di hujung barisan kandang ular. Pada hari pertama, Khairul berdiri terdiam di tengah-tengah ladang yang berbau hanyir, tangannya mengusap lembut belakang seekor ular sawah batik yang panjangnya lebih 3 meter. Jika diperhatikan dengan teliti, matanya ketika itu berkilau dengan cahaya kelabu keperakan, satu pandangan yang bercampur aduk antara ketakutan dan perencanaan. Tetapi siapa yang peduli? Seluruh keluarga ketika itu masih percaya, darah daging sendiri jika saling menyayangi pasti akan berubah. Pada hari-hari awal, Khairul hidup seperti seorang adik bongsu yang benar-benar baik. Pagi-pagi, dia membantu Mariam membersihkan kandang, memotong ayam untuk dijadikan umpan, dan menarik guni makanan yang berat. Semua orang memujinya rajin. Taufik mula percaya adiknya masih muda, masih boleh dibentuk. Mariam pula perlahan-lahan kembali menyayanginya, memasak dan menyimpan makanan untuknya.
membasuh dan menampal pakaiannya yang koyak. Kadang-kadang, dia secara senyap-senyap memberikan sedikit uang saku kepada adiknya untuk membeli rokok tanpa pengetahuan sesiapa. Tetapi tiada siapa yang tahu bahwa di dalam bilik yang berkunci setiap malam, Khairul masih tekun menghadap teleponnya. Skrin biru terang memaparkan angka-angka yang berkelip-kelip. Setiap mesej baru daripada pemiutang mendesak, "Bila nak bayar, aku tak boleh tunggu lagi." Pertaruhan judi dalam talian terus berulang dan hutang Rp600.000 itu dengan cepat meningkat menjadi Rp1 juta. Apabila seseorang sudah terbiasa dengan perjudian, dia tidak akan kenal erti takut lagi. Taufik dan Mariam sendiri tidak tahu bahwa sebahagian daripada wang yang mereka bantu bayar hutangnya sebelum ini juga telah digunakan oleh Khairul untuk terus berjudi. Khairul, adik bongsu yang dibawa pulang seolah-olah penyelamat keluarga, akhirnya menjadi bara di dalam sarang mereka sendiri. Taufik dan Mariam menyangka mereka telah menghulurkan tangan menyelamatkan adik mereka. Tetapi tanpa disadari, mereka sedang memelihara seekor ular di sebelah katil tidur mereka. Tetapi itu hanyalah permulaan kepada hidangan terakhir, di mana kepercayaan dilapah dan kawanan ular yang tidak berjiwa menjadi satu-satunya saksi. Orang pertama yang menyadari kehilangan pasangan suami istri pemilik ladang itu tidak lain tidak bukan ialah Khairul, adik bongsu yang baru sahaja mereka bantu. Pagi itu, Khairul pulang selepas menghantar ular ke negeri lain. Dari jauh, dia sudah nampak pintu pagar besi terbuka sedikit. Kereta Taufik masih terparkir di halaman. Kandang ular penuh dengan bunyi desisan. Tetapi yang paling aneh, tiada siapa yang menjawab apabila Khairul memanggil. Dia berpura-pura menghentak pintu dengan kuat, berlari ke seluruh ladang. Mulutnya tergagap-gagap memanggil, "Abang, Kak Long." Wajah Khairul ketika itu, menurut jiran, pucat lesi seperti daun layu. Suaranya bergetar seakan-akan mau menangis. Sesiapa yang melihat pasti percaya adik bongsu itu benar-benar risau. Apabila polis tiba, seluruh rumah itu kosong, pintu tidak berkunci, tiada sebarang tanda-tanda rumah digeledah. Di dapur, pinggan mangkuk masih belum dibasuh. Di atas meja, beberapa guni makanan untuk ular masih bertimbun. Peti besi, barang paling penting, terbuka luas dan wang tunai Rp500.000 telah hilang. Tiada kesan darah, tiada kesan tapak kasut yang aneh, tiada rakaman CCTV kerana ladang itu terletak di tengah-tengah kebun rambutan yang tebal, hanya diterangi lampu kuning malap di laluan masuk. Tetapi perkara yang paling membuatkan para penyiasat meremang adalah kawanan ular itu. Ular-ular sawah batik gergasi yang biasanya jinak, kini tiba-tiba menggeram, menggeselkan badan pada jeriji besi, membuka mulut dan berdesis seolah-olah ada sesuatu yang merangsang mereka. Di hadapan polis, Khairul terus memainkan watak adik yang berduka. Dia bercerita, "Saya hantar barang di negeri lain, baru balik dah nampak pintu terbuka luas. Abang dan kakak ipar yang paling saya sayang dalam dunia ni, takkan mereka pergi tanpa tinggalkan pesan?" Khairul menunjukkan teleponnya. Jadwal penghantarannya sangat sepadan. Beberapa pelanggan yang membeli ular mengesahkan kehadiran Khairul sepanjang malam di negeri lain, seolah-olah satu alibi yang kukuh. Tetapi, apabila seorang pegawai penyiasat berpangkat superintenden bertanya, "Ada nampak apa-apa yang luar biasa sebelum tutak?" Khairul teragak-agak. Rasanya malam sebelum saya pergi, saya dengar abang dengan kakak ipar bergaduh, tapi mungkin pasal kerja saja kot." Satu kenyataan yang sambil lewa, tetapi menanam benih syakwasangka yang baru. Adakah pasangan suami isteri itu bergaduh dengan seseorang?
Atau adakah seseorang telah menyelinap masuk untuk merompak dan membunuh? Seorang penyiasat veteran berdiri lama memerhatikan kandang ular. Dia bertanya pada dirinya sendiri, kalau ini kes rompakan, kenapa rumah tak digeledah? Kenapa hanya ambil wang tunai dan tinggalkan kawanan ular yang bernilai jutaan ringgit? Dan kenapa tiada langsung tanda-tanda pergulutan? Soalan-soalan itu semakin menyesakkan suasana suram di sekitar ladang. Pihak polis merampas sebatang senduk kayu yang masih mempunyai sisa aneh di dalam periuk sup, satu jejak yang kelihatan tidak penting tetapi kemudiannya menjadi kunci utama. Mereka juga mengambil sampel najis kawanan ular itu untuk diuji. Satu tindakan yang tidak dijangka oleh sesiapa tercetus daripada kata-kata seorang pakar veterinar yang secara tidak sengaja berkata, sejak kebelakangan ni, kawanan ular ni makan dengan sangat berselera. Nampaknya macam diberi makan sesuatu yang luar biasa. Sementara ibu bapa Taufik yang sudah tua duduk di sudut halaman dengan mata yang merah karena kehilangan anak, Khairul menundukkan kepala di sebelah mereka. Dia berpura-pura menghisap rokok bertalu-talu, tangannya menggeletar, matanya melilau seolah-olah takut ada yang dapat melihat di sebalik topengnya. Adik yang kononnya sangat menyayangi abang dan kakak iparnya. Di satu sudut lain, superintenden itu bersandar pada pintu kandang ular dan berbisik kepada rakan sepasukannya. Ada sesuatu yang tak kena. Hanya orang yang sangat faham rutin di sini saja yang tahu cara untuk membuat kawanan ular ini senyap tanpa membuatkan mereka marah. Tetapi semuanya masih sekadar syakwasangka. Tempat kejadian terlalu bersih, bukti terlalu sedikit, dan Khairul masih terus berlakon sebagai adik bongsu yang malang, menyembunyikan badai yang bakal meletus. Di saat semua petunjuk masih kabur seperti kabus pagi yang menyelubungi ladang ular, nama Pak Samad, Raja Ular di Kulai, tiba-tiba muncul sebagai suspek utama. Tidak ramai yang tahu bahawa hanya beberapa minggu sebelum kehilangan mereka, Taufik dan Mariam baru sahaja memenangi satu kontrak ekspor ular sawah batik yang sangat besar. Kontrak ini sebelum itu dikabarkan hampir pasti jatuh ke tangan Pak Samad, seorang peniaga ular yang berpengalaman dan terkenal di Kulai. Orang ramai berbisik-bisik. Pak Samad tu tak takut sesiapa. Dalam dunia peniaga reptilia, dia tu king. Siapa kacau periuk nasi dia, nahaslah. Namun, Taufik dan Mariam, dengan harga yang lebih murah dan janji untuk membekalkan stok yang cukup, telah merampas peluang keemasan itu. Perniagaan bernilai jutaan ringgit lenyap, reputasi Pak Samad terjejas teruk. Keadaan menjadi lebih mencurigakan apabila ada yang menceritakan semula. Satu malam, Pak Samad secara kebetulan bertemu Taufik di sebuah kedai makan. Selepas minum, kedua-dua pihak mula bertikam lidah. Pak Samad menghentak meja. Kau jangan ingat kau lebih pandai dari aku. Tunggu sajalah, aku akan ajar kau macam mana rasanya hilang semua benda. Ugutan itu, apabila sampai ke telinga pasukan penyiasat, tiba-tiba menjadi cangkuk yang kuat untuk mengalihkan perhatian kepada Raja Ular itu. Seorang saksi lain, Pak C. Abu, penjaga kebun rambutan bersebelahan ladang, berkata, "Saya ingat malam sebelum mereka hilang, saya dengar bunyi enjin kereta menderum kuat di lorong. Saya jengok keluar, nampak sebuah truk pikap lampu kuning. Dia pecut laju menuju ke arah Kulai." Secara kebetulan, Pak Samad terkenal dengan sebuah truk pikap lama yang bahagian belakangnya sering digunakan untuk mengangkut ular dan makanan hidup. Petunjuk ini semakin meyakinkan pasukan khas bahawa Pak Samad berada di sekitar tempat kejadian pada malam Taufik dan Mariam hilang. Suatu pagi, Pak Samad dijemput ke ibu pejabat polis. Apabila penyiasat menyebut tentang truk pikap pada malam itu, Pak Samad tersenyum sinis.
Trak aku tu ramai orang pandu. Kenapa tak tanya budak-budak aku? Tetapi apabila ditanya tentang ugutan di kedai makan, wajah Pak Samad berubah seketika sebelum kembali tenang. Aku ugut pun, takkan aku bodoh nak buat betul-betul. Aku bukan tak cukup duit sampai nak pergi merompak wang tunai. Kuba, kau tengok ladang aku penuh dengan ular. Aku jual ular lebih untung dari merompak. Apabila pasukan khas menyemak lokasi telefon bimbit Pak Samad, keputusannya mengejutkan. Pada malam Taufik dan Maryam hilang, Pak Samad berada di sebuah kelab malam yang mempunyai kamera litar tertutup dan saksi, termasuk pelanggannya sendiri. Pak Samad mengangkat bahu. Aku ugut, tapi aku tetap pergi enjoy. Siapa yang bodoh sangat nak bunuh orang masa dia ada alibi yang jelas macam tu? Tetapi ada satu butiran kecil yang tidak ramai perasan. Apabila memeriksa trak pikap itu, pasukan penyiasat menemui kesan lumpur aneh di bawah chasis, berbeza dengan jenis tanah di sekitar rumah Pak Samad. Tayarnya pula masih melekat dengan daun kering, sangat serupa dengan daun-daun yang gugur di tepi kebun rambutan berhampiran ladang Taufik. Satu calar kecil, tetapi cukup untuk membuatkan Superintendent Dean menahan Pak Samad lebih lama untuk beberapa pusingan soal siasat. Dan akhirnya Pak Samad dibebaskan kerana alibinya terlalu kukuh. Tetapi bayangan Syak Wasangka masih tergantung. Adakah Raja Ular itu telah mengupah orang lain untuk melakukannya? Atau adakah dia hanya bayangan yang sengaja dicipta oleh seseorang untuk melindungi pembunuh sebenar? Di kejauhan, kandang ular masih berdesis. Khairul, si adik yang baik, masih senyap-senyap membakar colok untuk abang dan kakak iparnya. Tetapi matanya, ketika tiada siapa yang memerhati, berkelip dengan kebimbangan seperti hewan pemangsa yang takut taringnya terdedah. Tetapi kemudian, satu mesej aneh di dalam telepon lama Maryam secara tiba-tiba menjadi titik tolak yang membelokkan seluruh kes. Di antara beratus-ratus mesej perniagaan, jual beli ular dan pesanan barang, terdapat beberapa perbualan pendek tetapi luar biasa dengan satu nomor telepon yang tidak disimpan namanya. Kandungannya tidak jelas, hanya ayat-ayat seperti, "Hari ini penat tak? Abang belikan sup untuk awak ya?" Ingat makan cukup-cukup, kalau dia tahu nanti susah. Pada mulanya, sesiapapun akan berpikir Maryam adalah istri yang menyayangi suaminya dan rajin berniaga. Kenapa pula ada orang yang mengambil berat secara berlebihan begini? Pemilik nombor telepon itu ialah seorang pemuda bernama Hafiz, bekerja sebagai penghantar barang, yang pernah beberapa kali keluar masuk ladang ular untuk menghantar makanan, umpan hidup, atau membantu menghantar ular kepada pelanggan. Apabila polisi mengetuk pintu rumah-rumah di sekitar ladang, seorang jiran tua tergesa-gesa memberitahu, "Beberapa kali saya nampak budak Hafiz itu datang." Masa Encik Taufik pergi hantar barang jauh, Puan Maryam berdiri di halaman berbual lama dengan dia. Ada juga sekali dia bawa masuk makanan sampai ke dapur, lepas tu lambat baru keluar. Saya ingatkan urusan kerja saja. Kata-kata itu seperti pisau yang merobek selaput kebahagiaan yang dibina oleh Taufik dan Maryam selama bertahun-tahun. Orang ramai mula berbisik, adakah Maryam curang? Adakah kerana wang dan cinta jenayah berlaku? Superintendent Dean duduk di hadapan papan analisis kes, mengetuk pen di atas meja. Jika Hafiz benar-benar mempunyai hubungan sulit, dia dengan mudah boleh mengetahui jadual Taufik. Jika Maryam mempunyai motif untuk melarikan diri dengan kekasihnya, dia tidak akan membiarkan peti besi terbuka luas. Atau adakah semuanya telah di luar kawalan? Satu senario yang lebih gelap. Hafiz dan Maryam merancang untuk melarikan diri, tetapi dikesan oleh Taufik, dan kedua-duanya telah dibunuh oleh Hafiz untuk menutup mulut. Setiap soalan membuka cabang Syak Wasangka baru yang berselirat seperti sarang labah-labah.
Apabila Hafiz dibawa ke ibu pejabat, pemuda itu kelihatan pucat dengan badan yang kurus kering. Wajahnya cemas, matanya merah karena tidak cukup tidur, tetapi pandangannya kosong, menampakkan lebih banyak ketakutan daripada keberanian. Di hadapan penyiasat, Hafiz mengaku tanpa berselindung. "Ya, saya memang suka Kak Maryam, tapi saya suka seorang diri saja." Dia selalu suruh saya belikan makanan. Ada sekali dia masak sup untuk saya, tapi dia tak pernah cakap nak tinggalkan Abang Taufik. Dia cuma mengeluh pasal susah berniaga saja. Telefon Hafiz juga tidak mengandungi sebarang panggilan yang mencurigakan pada malam Taufik dan Maryam hilang. Tetapi titik pentingnya, sejarah lokasi GPS menunjukkan pada malam itu, Hafiz berada di rumah sewanya yang kecil, di hujung lorong bersama ibunya yang tua dan lumpuh akibat stroke, dan jiran-jiran mengesahkan dia tidak keluar dari rumah. Siasatan menapis setiap sudut. Mesej-mesej mesra itu rupa-rupanya hanyalah kata-kata prihatin yang kekok dari Hafiz, tidak cukup untuk membina sebuah skrip jenayah. Cinta tiba-tiba menjadi umpan palsu, satu helah untuk mengalihkan perhatian, tetapi ia masih meninggalkan parut di hati penonton. Adakah Maryam terlalu sunyi di tengah-tengah ladang ular yang penuh bau hanyir dan cita-cita untuk menjadi kaya? Atau adakah kebaikannya yang berlebihan secara tidak sengaja telah mencipta kabar angin untuk memberi alasan kepada pembunuh sebenar membunuh dan mereka cerita tentang cinta tiga segi? Superintendent Dean menutup file kes, mengeluh. Kalau tiada motif, pasti ada motif lain. Tapi budak ni tak cukup berani nak bunuh 2 orang, lepas tu hapuskan mayat macam hantu. Hafiz dibebaskan, berjalan longlai keluar dari pintu lokap. Segala tuduhan bahawa dia merampas isteri orang dan membunuh untuk merompak wang tiba-tiba lenyap di malam hari. Manakala pelaku sebenar yang bersembunyi dalam gelap masih belum menampakkan diri. Maka, suspek nombor 2 yang disangka sebagai jawapan runtuh seperti istana pasir. Malam itu, Superintendent Dean duduk seorang diri di tepi kandang ular. Dia diam mendengar disisan yang sekata, bau hanyir yang naik menyesakkan tekak. Dia berfikir semula, jika ini rompakan dan pembunuhan, kenapa pintu tidak dipecahkan? Jika rompakan, kenapa hanya ambil wang tunai dan tinggalkan ladang ular bernilai jutaan ringgit? Dan yang paling penting, siapa yang berani masuk ke tengah-tengah kawanan ular yang lapar tanpa diserang? Matanya terhenti pada Khairul, adik lelaki yang sentiasa mempunyai alasan yang sempurna untuk muncul di mana-mana pada bila-bila masa. Khairul paling memahami tabiat makan kawanan ular itu, dan dialah yang bertanggung jawab memberi mereka makan setiap hari. Kegelisahan superintenden itu benar-benar memuncak apabila keputusan analisis sampel najis ular dihantar kepada pasukan khas. Seorang juru teknik veteriner melaporkan, "Tuan, ada tanda-tanda makanan aneh. Najis kawanan ular ini mengandungi lemak dan protein yang lebih tinggi daripada biasa. Terutamanya, di dalamnya terdapat serat kain, rambut, dan serpihan tulang yang sangat kecil, bukan tulang ayam atau itik." Satu perasaan seram merayap di tulang belakang semua yang berada di bilik mesyuarat itu. Seseorang berbisik, takkanlah mereka dah makan daging manusia? Superintendent Dean tidak boleh duduk diam lagi. Dia mengarahkan agar kawanan ular itu ditahan sementara dan menjemput pasukan veteriner profesional untuk membedah siasat perut seekor ular yang paling besar. Ia adalah seekor ular sawah batik jantan seberat hampir 70 kg yang pernah dipelihara secara berasingan oleh Khairul kerana ia cerewet makan dan mudah menolak umpan. Pemandangan di tengah-tengah halaman ladang itu tidak ubah seperti upacara pembedahan yang mengerikan. Pisau bedah menembusi lapisan kulit ular yang tebal seperti tayar kereta.
Bau hanyir pekat terhambur, bercampur dengan bunyi hirisan. Di dalam perutnya, cebisan daging bercampur serpihan tulang, bercampur dengan sisa makanan. Dan perkara yang tidak dijangka oleh sesiapa, sekeping mahkota gigi porselin yang masih lengkap dengan pin titanium. Apabila dibandingkan dengan rekor pergigian, mahkota gigi itu sepadan dengan gigi rosak milik Taufik. Di sebelahnya, sebutir butang baju yang fabriknya penuh dengan bahan cemar, sama seperti butang baju yang dipakai oleh Maryam pada hari kehilangannya, juga ditemui dari sistem pemprosesan sisa. Khairul masih memainkan watak adik bongsu yang malang apabila dipanggil untuk disoal siasat. Pada mulanya, Khairul menafikan sekeras-kerasnya. Saya tak tahu, sesiapapun boleh bagi ular makan. Saya tak ada di sana. Tetapi, di hadapannya diletakkan beg plastik berisi serpihan mahkota gigi dan butang baju yang masih mempunyai kesan darah keperangan. Superintenden Dean perlahan-lahan menyoal. Setiap soalan seperti tikaman pisau. Siapa yang ada kunci untuk membuka peti besi tanpa perlu mengumpil? Siapa yang tahu jadwal penghantaran untuk mengatur alibi? Siapa yang tahu cara memproses daging, mengisarnya untuk diberi makan kepada ular tanpa meninggalkan kesan darah? Khairul berpeluh sejuk. Jari jemarinya menjengkam kuat tepi meja. Matanya tidak lagi menunjukkan penyesalan, tetapi ketakutan yang menggeletar. Khairul percaya semuanya telah dimakan bersih. Dia tidak sangka kawanan ular, rakan subahatnya yang tidak sedar, akan membisikkan rahasia berdarah dingin itu. Dalam lubuk hatinya, ketamakan telah menghapuskan sempadan keluarga. Dia percaya memotong mayat dan memberikannya kepada ular adalah rancangan yang sempurna. Tiada mayat, tiada kes pembunuhan. Tetapi apa yang Khairul tidak jangkakan ialah sisa di dalam perut ular. Walaupun sekuat manapun sistem pencernaan mereka, ia masih meninggalkan serpihan manusia. Malam itu, selepas 5 jam disoal siasat, Khairul akhirnya rebah di kerusinya. Superintenden itu menolak fail tebal ke hadapan Khairul. Suaranya perlahan tetapi berat seperti tukul besi. Mahkota gigi siapa? Butang baju siapa? Siapa satu-satunya orang yang tahu cara memberi ular makan daging tanpa membuatkan mereka menggeram? Khairul tergelak, satu gelak tawa yang kering seperti bunyi tulang patah. Wajahnya menegang, urat-urat di lehernya timbul apabila pengakuan keluar satu persatu. Saya yang buat, memang saya. Malam itu, Khairul tahu Taufik akan mengeluarkan Rp500.000 untuk membayar pembekal baru. Hutang judinya telah melebihi Rp1.000.000. Gangster pula bersedia untuk menghabisinya jika tiada wang. Si adik bongsu yang malang itu mula menanam niat membunuh sejak di meja makan lagi. Dia membeli racun tikus, jenis yang sangat kuat, dan menaburkannya ke dalam periuk sup yang Maryam pesan untuk dipanaskan. Malam itu, selepas makan malam, Taufik dan Maryam duduk menonton TV, bertengkar sedikit tentang urusan dokumen ladang, kemudian mereka keletihan dan tertidur. Khairul berdiri senyap di tepi pintu bilik tidur. Tangannya menggenggam erat sebilah pisau kecil di dalam poket seluarnya, tetapi akhirnya tidak perlu digunakan. Nafas abang dan kakak iparnya semakin berat, jantung mereka perlahan dan akhirnya berhenti. Khairul mengaku dia telah menyeret mayat mereka ke belakang, memotongnya satu persatu dan memberikannya kepada ular. Khairul tersenyum sinis ketika menceritakannya semula. Mulutnya bergetar, tetapi suaranya tenang, seolah-olah menceritakan kisah lama. Apabila ditanya mengapa dia sanggup melakukan perbuatan sekejam itu, Khairul hanya mengeluh.
hutang keliling pinggang. Duit tuh sepatutnya jadi milik saya. Saya akan darah daging dia. Abang dengan kakak ipar pun akan mati juga di tangan gangster. Sehingga ke saat akhir, barulah orang paham Khairul tidak pernah menyesal. Apa yang dia takutkan bukanlah jenayahnya, tetapi kawanan ular itu membisikkan petunjuk. Di dalam kepalanya, ikatan kekeluargaan telah lama reput. Yang tinggal hanyalah ketamakan yang dahagakan darah dan kesempitan hidup yang dipupuk oleh abang dan kakak iparnya sendiri. Taufik dan Maryam mati karena kepercayaan buta yang diletakkan pada orang yang salah. Seseorang yang sanggup membunuh orang yang telah membantunya, kemudian dengan tenang memberi mayat mereka dimakan oleh ular, apa bezanya dengan haiwan buas itu? Khairul diiringi keluar ke kereta polis pada waktu malam di tengah-tengah kelipan lampu suluh. Bunyi desisan kawanan ular masih kedengaran dari kandang yang kosong, seolah-olah lagu perkabungan untuk pasangan suami istri yang malang itu. Ibu tua Khairul, wanita itu rebah di bahu jirannya, matanya basah dengan air mata. Lebih baik dia mati di jalanan daripada dia makan daging abang dan kakak iparnya. Superintenden Dean berdiri di tepi pintu pagar ladang, terdiam. Dia paham bahwa pembunuh yang paling mengerikan bukanlah ular sawah batik gergasi, tetapi setan ketamakan yang bertopengkan darah daging keluarga. Suatu pagi di akhir musim, perbicaraan Khairul diadakan di mahkamah. Tumpuan orang ramai terarah ke sana. Tiada siapa yang dapat percaya lelaki yang pernah dibantu, diberi makan, dan diselamatkan daripada gangster oleh abang dan kakak iparnya, boleh dengan tenang memotong mayat mereka dan melemparkannya kepada ular. Khairul duduk di kandang tertuduh, kepalanya dicukur botak, baju penjaranya yang longgar menelan tubuhnya yang kurus. Matanya menunduk ke lantai, tidak berani memandang ayahnya yang tua bongkok duduk di barisan hadapan. Pasangan suami istri tua itu sudah hampir ke penghujung usia. Mereka pernah membanting tulang membesarkan Khairul dan Taufik, menjual tanah kebun untuk membayar hutang agar anak bongsu mereka dapat pulang. Kini, seorang anak telah hancur berkecai, seorang lagi bakal mati di tali gantung. Jiran-jiran melihat lelaki tua itu senyap-senyap mengesat air mata. Siapa yang sanggup menanggung derita melihat anak sendiri melapah abang kandungnya untuk diberi makan kepada ular? Ibunya pula duduk menggeletar, mulutnya terkumat kamit seperti memohon maaf kepada anak yang telah tiada. Tetapi bagaimana mahu meminta maaf, bagaimana mahu menebus kepercayaan yang telah mereka salah letak? Majelis hakim mendapati Khairul bersalah atas jenayah membunuh dengan niat kejam, merompak harta dan melupuskan mayat dengan cara yang amat serius. Hukuman mati dijatuhkan seperti pisau yang menebang dahan terakhir pokok keluarga ini. Di hadapan mahkamah, Khairul tidak menangis. Dia hanya menundukkan kepala, mengeluh seolah-olah telah melepaskan satu beban. Kalau masa itu saya mampu bayar hutang, abang dengan kakak ipar takkan mati. Tetapi selepas bisikan itu, orang hanya melihat seorang yang menyalahkan takdir, bukan seorang yang benar-benar menyesal. Kehilangan yang tinggal hanyalah ibu bapanya, yang terpaksa menanggung beban sepanjang sisa hidup mereka dengan kesakitan yang tidak terampun. Selepas perbicaraan, ladang ular itu dijual murah, kawanan ular juga dimusnahkan. Yang tinggal hanyalah lantai simen yang bertompak-tompak, kandang besi yang berkarat, dan beberapa utas rantai ular yang usang tergantung. Ayah tua Khairul dan Taufik mengemas semula rumah lama mereka.
di mana dua kepala beruban itu senyap-senyap memandang ke arah altar anak sulung mereka yang lampunya menyala di sebelah gambar anak bongsu yang masih hidup, tetapi seolah-olah sudah mati. Keadilan telah menutup kes ini, tetapi hukuman di hati mereka yang tinggal tidak akan pernah berakhir. Kisah ladang ular ini adalah satu amaran. Jangan percaya secara buta bahwa ikatan kekeluargaan adalah benteng yang tidak boleh ditembusi. Jangan pikir hanya orang asing yang akan menikam kita dari belakang. Dan jangan sesekali membesarkan kejahatan dengan kebaikan yang tidak terbatas. Kerana syaitan yang ada pertalian darah dengan Anda tidak akan menangis apabila membunuh Anda. Melalui kisah ini, kita paham bahawa pertama, membantu seseorang tidak salah, tetapi meletakkan kepercayaan di tempat yang salah, tidak melihat sifat sebenar seseorang dan tiada batasan, maka kebaikan itu mudah menjadi tali yang mengikat tangan kita sendiri. Membantu sesiapa pun perlu ada prinsip dan kewarasan, kerana kadangkala orang yang Anda fikir perlu diselamatkan, itulah yang akan menarik Anda ke dalam lumpur. Kedua, perjudian dan hutang along tidak akan pernah hanya menolak seorang sahaja ke dalam jurang. Ia akan menarik sekali ibu bapa, istri, suami, dan keluarga. Dan kadangkala mengubah anak yang baik menjadi syaitan yang dahagakan wang, sanggup melakukan apa sahaja untuk membayar hutang, termasuk membunuh. Ketiga, nasihat terakhir. Jangan sesekali percaya bahwa darah daging adalah dinding yang tidak boleh ditembusi. Kejahatan tidak mengenal pertalian darah. Ia hanya perlukan satu keretakan untuk bercambah. Oleh itu, sentiasalah berwaspada, letakkan sempadan yang jelas antara membantu dan memanjakan, antara belas kasihan dan kebutaan. Kerana kadang-kadang, ular sawah yang paling berbahaya tidak berada di dalam sangkar. Hai semua! Korang tengah tonton dari mana ni? Cuba komen sikit negeri atau negara anda. Seronok juga kalau dapat tahu. Apa pendapat korang tentang cerita yang saya kongsikan sebentar tadi? Ada yang tersentuh atau mungkin ada pandangan yang berbeza? Saya suka nak dengar daripada anda semua. Apa-apapun, saya doakan semoga anda semua yang sedang menonton sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat, dan dilindungi di mana saja anda berada. Semoga dipermudahkan segala urusan harian anda ya. Oh ya, kalau korang sendiri ada kisah menarik atau pengalaman yang tak dapat dilupakan, jangan segan-segan untuk kongsikan di ruangan komen. Mana tahu cerita anda boleh jadi inspirasi atau pengajaran untuk kita semua. Jom kita saling berkongsi.